Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk yang berada di dalam subjek BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Baiklah, tajuk yang saya akan bentangkan ini ialah prosa. Sebelum itu, eloklah dulu jika saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti dari unit Bahasa Melayu 5. Okey, baiklah, seterusnya prosa terbahagi kepada dua iaitu prosa naratif dan prosa bukan naratif. Prosa naratif ialah karangan yang menceritakan sesuatu peristiwa, fiksyen atau bukan fiksyen berdasarkan urutan masa iaitu kronologi. Manakala berbeza dengan prosa bukan naratif. Prosa bukan naratif bermaksud karya prosa yang menggunakan bahasa Melayu lama tetapi kadar naratifnya amat sedikit. Jadi pada hari ini saya akan mengupas dengan lebih lanjut tentang prosa bukan naratif. Baiklah, seterusnya terdapat 4 jenis prosa bukan naratif iaitu sastra kitab, sastra ketatanegaraan, sastra undang-undang dan sastra sufi. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ialah sastra kitab. Sejak kedatangan Islam ke alam Melayu, kitab Jawi dan kitab kuning dijadikan sebagai bahan pengajaran di dalam majlis mengaji kitab. Antara kitabnya ialah kitab ilmu fiqah, tauhid, tasawuf, tafsir, akhlak dan sejarah Nabi. Ianya tergolong dalam karya kesusasteraan kerana pengarang memasukkan unsur sastra ke dalamnya. Antara kitab Jawi yang pertama ialah Babu Khalq al-Samawat wa al-Ard iaitu Kejadian Langit dan Bumi yang dikarang oleh Syekh Nuruddin al-Raniri. Seterusnya, kita akan melihat iaitu sastra ketatanegaraan. Sastra ketatanegaraan mengandungi unsur aturan, kaedah penting dalam pemerintahan dan kerajaan serta membicarakan kewajipan raja dan pembesar dalam menjalankan pentadbiran negara. Ianya diiktiraf sebagai karya yang mengetengahkan tata cara pentadbiran negara yang perlu dijadikan sebagai panduan. Pada zaman Aceh, terdapat 2 karya yang menceritakan tentang tanggungjawab raja, para pembesar dan pemerintah lain. Karya tersebut berjudul Taj al-Salatin, Al-Bukhari Al-Jauhari dan Bustanus Salatin oleh Syekh Nuruddin al-Raniri juga. Baiklah, seterusnya ialah sastra undang-undang. Sastra undang-undang merupakan peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Undang-undang pada mulanya berbentuk lisan dan isinya digubal serta disusun oleh para pembesar dengan persetujuan raja. Contohnya ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Johor dan Undang-Undang Kedah. Baiklah, seterusnya kita akan melihat sastra sufi. Sastra sufi merupakan salah satu prosa bukan naratif. Ianya dihasilkan oleh pengarang yang mengamalkan ajaran tasawuf. Antara cirinya ialah berjiwa tinggi, dalam maknanya, khayalannya melayang jauh, melukiskan sesuatu dengan rumus yang pelik, pernyataan bersifat ketaksaan dan patuh secara keseluruhannya kepada Allah. Okey, baiklah. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.